Jadi mukadimah dia secara ringkas, doktor nak kata dekat kita semua, kerja dakwah ni bukan kerja senang. Kerja dakwah untuk maklumat kita semua bukan kerja senang, tapi bukan berarti tak mampu kita lakukan. Itu kita kena ingat. Kerja dakwah bukan kerja senang. Dakwah memerlukan kepada mereka-mereka yang di dalam ayat yang sampai doktor tadi, doktor guna ayat syabab. Maksudnya doktor nak mulakan dakwah ni bukan nanti time kita tua-tua baru sibuk nak dakwah. Time sekarang ni yang masa sesuai, time masa muda-muda ni. Dakwah juga memerlukan kekuatan. Kalau lemah, bercakap pun orang tak dengar kat belakang apa sana, ini tak boleh juga. Dia perlukan kekuatan. Taqah tu semakna dengan kuat juga. Memerlukan kekuatan, kemampuan. Dakwah juga memerlukan harta, materi maksudnya di sini. Begitu juga dakwah memerlukan pengorbanan. Jadi dakwah bukan senang-senang macam tu, dia juga memerlukan pengorbanan pada mereka yang terlibat dalam dakwah. Jadi kalau ikutkan poin-poin yang disampaikan oleh doktor tadi, banyak sangat poin-poin nak dibincangkan. Tapi dalam perbincangan malam ni, doktor nak fokus kepada tarkis bisyabab, kata doktor tadi. Doktor nak fokus pada pemuda. Sebab tajuk yang dibagi kat kita kan pemuda dan dakwah. Jadi doktor nak fokus dekat tajuk tu saja, pemuda dan dakwah. Pertama, doktor juga dalam mukadimah dia sebut dakwah ni hukum dia, kalau nak tanya kat kita semua, hukum dakwah ni wajib. Hukum dakwah wajib untuk kita semua. Tapi wajib mengikut kemampuan masing-masing. Bukan wajib yang dipaksakan, tapi wajib mengikut kemampuan masing-masing. Ini berdasarkan daripada ayat Quran yang dibacakan oleh doktor tadi, wal takum minkum ummah sampai akhir ayat tu. Ayat tu ditujukan pada kita, bukan ditujukan pada umat yang lain, pada kita semua. Kita dalam menjadi umat yang terbaik. Umat yang terbaik ialah mereka yang mengajak kepada kebaikan dan mereka yang menegah daripada kemungkaran. Mereka dapat gelaran di belakang dia, ulaika humul muflihun. Mereka lah yang beruntung. Mereka lah umat yang terbaik daripada umat-umat yang lain. Umat yang mengajak kepada kebaikan dan menegah daripada kemungkaran. Berikutnya doktor sampaikan beberapa kisah tadi, kisah syabab, kisah orang-orang muda yang memulakan dakwahnya. Kisah yang famous di antara kita semua yang dibawakan oleh doktor tadi, kisah Nabi Yusuf. Mungkin kita semua yang di dalam ni biasa dah baca kisah Nabi Yusuf kan, macam mana kehidupan Nabi Yusuf. Dalam ayat tadi sampaikan tentang Qul hadhihi sabili ad'u ilallah dan seterusnya sampai penghujung ayat tu. Secara ringkas, doktor kita nak cerita dekat kita semua bahawasanya Nabi kita Yusuf alaihissalam, dakwah dia bukan dia mula time dia tua dah, time tak larat, tak, time dia muda tu lagi. Dia berdakwah masa dia muda, dia berdakwah masa dia berada kat Mesir, dia berdakwah ketika dia dalam di bawah kuasa Fir'aun. Dia tetap berdakwah sekalipun dia dalam penjara, dia tetap berdakwah pada masa itu. Dan pada masa yang sama, Nabi Yusuf pada masa itu masih dalam usia muda. Itu yang kita kena ingat. Sebab kita pemuda, kita nak tumpu pada perkataan muda itu tadi. Pada masa yang sama juga, Nabi Yusuf tetap istiqamah dengan dakwah dia. Hatta dugaan yang famous yang kita dengar, ada perempuan yang mengajak Nabi Yusuf untuk berzina apa semua, Nabi Yusuf juga tetap berdakwah kepada muslimat tersebut dengan ucapan dia yang famous, aku berlindung kepada Allah. Itu juga konsep dakwah, tapi dalam bentuk ucapan. Dan seterusnya juga doktor cerita dekat kita tadi, Nabi Yusuf bukan setakat itu saja, sampai ketika dia keluar dari penjara pun dia tetap berdakwah. Sampai istilahnya di semua masa, di semua peringkat yang ada, Nabi Yusuf berdakwah. Tak ada henti daripada perkataan dakwah, dia terus berdakwah. Dan untuk maklumat kita semua, tak ada alasan bagi kita untuk tidak berdakwah. Kita kan kadang ada mood dia kan. Kalau mau okey, mulalah nak berdakwah. Habis posting apa semua kan. Kalau mau tak okey, mulalah buat apa saya. Dakwah ni tak ada apa dia. Tak ada mood dia, tak ada. Memang mesti kena selalu semangat untuk berdakwah. Tak ada alasan busy, stop dakwah. Tak ada alasan kita tengah sedih, banyak masalah, stop dakwah. Itu tak ada alasan. Itu yang disampaikan oleh doktor tadi. Begitu juga dalam kisah yang dibawa oleh doktor tadi, kisah pemuda dakwah ni juga, atau kisah berkaitan dengan dakwah, berkaitan dengan Nabi Nuh, dakwah Nabi Nuh. Yang pertama tadi dakwah Nabi Yusuf, dia semangat daripada masa muda dia. Adapun dakwah Nabi Nuh ni berkaitan dengan kesabaran dalam berdakwah sebenarnya. Dakwah Nabi Nuh, jika kita baca sejarah secara keseluruhan, cukup lama Nabi Nuh untuk berdakwah. Tadi doktor kata 1000 kurang 10. Itu ayat dalam yang doktor sebutlah, 1000 kurang 50, sorry. 1000 kurang 50. Maksudnya 950 tahun. Nabi Nuh berdakwah dalam tempoh itu.
Tapi tahu tak ikhwah semua macam mana hasil dalam dakwah tu? Tak banyak pun yang beriman hanya sedikit. Tetapi Nabi Nuh tetap istiqamah, tetap semangat untuk menyampaikan dakwah dia, sekalipun sampai beratus-ratus tahun, dan yang beriman hanya sedikit. Sampai di dalam itu disebut bahwasanya Nabi Nuh ni mendakwah kaumnya pagi, siang, malam, istilahnya sentiasa dakwah dia orang dengan masa yang cukup lama, tapi yang beriman hanya sedikit. Dan Nabi Nuh tetap terus berdakwah. Sampai ada satu kisah disebut doktor tadi, ketika Nabi Nuh tu, sebab umat dia ni memang membangkang sangat. Ada orang tua tu dah nak mati dah, kita kata. Bahasa kasar dia macam tu lah. Dah nak mati. Dia kata ke anak dia, bawa saya jumpa Nabi Nuh. Tahu dia nak kata pada kat Nabi Nuh? Dia minta anak dia bawa tu, just nak kata Nabi Nuh tu pendusta. Terus tak teruk orang macam tu. Dia bangkang dakwah tu sampai taraf tu. Dah nak mati dah. Dah kita kata sakit teruk dah. Larat lagi nak kata, tolong bawa saya jumpa Nabi Nuh. Just nak kata awak pendusta. Boleh bayang macam mana dakwah Nabi Nuh pada masa tu, sampai peringkat tu. Tapi ingat ikhwah semua, Nabi Nuh tetap semangat untuk berdakwah. Pada masa yang sama, secara ringkas Doktor nak pesan dekat kita semua, dakwah ni kena terus kita lakukan, tak kira masa dia, terus berdakwah. Adapun hasil dia kita serahkan kepada Allah. Kita hanya berusaha terus untuk berdakwah pada tiap-tiap masa, terus berdakwah, hasil dia serahkan Allah.